Dan hari ini kita bersyukur kerana kita dapat lihat Barisan Nasional sekali lagi menunjukkan komitmen tinggi kepada semangat setia kawan dalam Barisan Nasional. Walaupun pengundi majoriti 48% adalah orang Melayu, tetapi calon yang kita letakkan pada PRK Dong Kajang ini adalah calon Datin Perika Choo Meng Fan yang datang daripada kaum Cina. Kita terus beri sokongan buat Datin Perika Choo Meng Fan. Betul ataupun tidak? Kerana kita percaya hari ini kejayaan Barisan Nasional terletak pada kualiti kepimpinan calon tersebut. Kita tidak kira walaupun kawasan itu majoritinya Melayu, tetapi kita percaya semangat setia kawan, keprihatinan pada pimpinan yang ada, walaupun datang dari kaum yang lain, masih lagi boleh memberi perkhidmatan terbaik tanpa kita mengira latar belakang kaum. Siapa mereka, latar belakang dalam masyarakat. Yang penting perkhidmatan calon daripada Barisan Nasional ini dapat dirasai oleh setiap pengundi, penduduk khususnya di Dong Kajang ini. Saya gembira kerana sampai hari ini, setelah hampir nak genap 12 hari kita berkempen selepas penamaan calon, program-program yang dianjurkan di PDM mendapat sambutan yang baik. Malam ni juga di Putrajaya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita menganjurkan selawat perdana. Tadi saya dapat lihat gambar yang dikirimkan kepada saya, kepada Datuk Faizal. Hampir 500,000 berkumpul di bumi Putrajaya untuk menjayakan program salawat perdana kita. Di Padang Stadium Kajang pula, pihak Pakatan Rakyat menganjurkan konsert. Saya pun tak tahulah konsert artis mana yang datang, tapi dikabarkan tadi adalah dalam besar kawasan stadium tu sekitar tak sampai 2,000 orang pengunjung yang datang untuk hadir mendengar ataupun menjayakan program mereka. Kerana waktu ini kita juga sedang berhadapan dengan krisis yang melanda negara kita. Dengan peristiwa kehilangan MH370, kita juga tidak mengetahui apakah untung nasib pesawat dan juga penumpang dan anak-anak kapal yang berada dalam MH370. Saya jemput bagi pengundi-pengundi beragama Islam, marilah kita membaca Ummul Kitab. Dapat juga kita mengangkat doa kita ni untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat ditimbulkan sekiranya pesawat itu tenggelam ataupun hilang di mana-mana dapat diketemui. Marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita akan meneruskan doa kita agar insya-Allah dapat kita ketemui pesawat MH370. Kerana hari ini Datuk, saya dapat lihat, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dalam skrin televisyen kita, media-media antarabangsa mula spin, mula menghantam kerajaan, mula memburukkan negara kita, seolah-olah kehilangan pesawat tersebut adalah berpunca daripada kerajaan Barisan Nasional. Bahkan spin juga dibuat oleh pihak Pakatan Rakyat, walhal kita pun tak tahu apakah punca, sehingga kan usaha mencari dan menyelamat SAR itu masih lagi berlaku dengan bantuan pihak daripada negara-negara lain. Tapi malangnya kalau dapat dilihat di skrin TV, terutama CNN, sedang teruk menggambarkan seolah-olah kerajaan kita tidak membuat sesuatu yang sepatutnya. Dan saya nak cerita, Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin dalam mengendalikan sidang akhbar tiap-tiap hari telah berusaha dengan sebab yang mungkin untuk memberi maklumat semampu yang mungkin yang kita perolehi. Kerana sampai hari ini pun kita tak tahu. Semalam kerajaan Australia kata pesawat kita turun ke selatan, seminggu yang lalu pergi ke utara.
tahu. Tapi alhamdulillah, saya percaya dengan kebijaksanaan pimpinan Barisan Nasional Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dengan hubungan baik yang beliau ada dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain, terutama yang telah mengulurkan bantuan. Saya percaya dengan doa iringan daripada rakyat Malaysia, insya-Allah kita juga akan dapat menemui pesawat tersebut. Dan saya nak cerita, media antarabangsa main seolah-olah sekiranya berlaku kehilangan nyawa, kita tidak begitu merasainya, kerana kebanyakannya adalah penumpang daripada negara luar. Sebahagian besarnya adalah penumpang daripada negara China. Kita ni mungkin sekitar 30 ke 50 orang. Penumpang daripada negara China berjumlah lebih 130 orang. Apakah kita boleh menilai kesedihan itu berdasarkan kepada jumlah mangsa? Apakah kehilangan satu nyawa itu tidak memberi apa makna kesedihan sekalipun? Hari ini itulah yang dimainkan oleh media antarabangsa, seolah-olah kita langsung tak ambil berat. Jadi saya minta, hari ini marilah kita sama-sama memberi sokongan dan dukungan kepada pimpinan negara, terutama dalam kita berhadapan dengan krisis ini. Janganlah lagi kita memburukkan keadaan. Kita membawa sebagai segala macam tumahan dan fitnah ke atas usaha untuk mencari dan menyelamat. Dan hari ini saya minta juga, kali ini, waktu ini, insya-Allah pada 23 Mac ini, yakni hari Ahad, marilah pada PRK Dun Kajang kita pastikan Barisan Nasional pula diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat di Dun Kajang ini. Boleh ataupun tidak? Kerana saya ingin lihat, kalau Pakatan Rakyat daripada PRU ke-12 tahun 2008 kita beri peluang satu penggal buat mereka 5 tahun sehingga tahun 2013, kita beri sekali lagi peluang buat mereka. Tapi takkanlah pengundi penduduk di Dun Kajang ini tak sedar lagi. Takkanlah pengundi dan penduduk, tuan-tuan dan puan-puan yang mencari rezeki, yang hidup membesarkan anak, membesar menjaga keluarga, tak nampak dengan mata kasar apa yang dibawa oleh Pakatan Rakyat di bumi Kajang ini. Tak ada langsung limpahan pembangunan, penambahbaikan. Setelah kita beri mereka satu penggal pada PRU ke-12, bagi sekali lagi pada PRU ke-13, tiba-tiba dinodai demokrasi. Tuan-tuan juga yang memberi mandat buat wakil rakyat mereka pada PRU ke-13, kerana kerakusan Anwar Ibrahim, kerana kehendak peribadi Anwar Ibrahim yang kita pun tak tahu apa perancangan dia, sanggup merosakkan demokrasi yang menjadi tulang belakang negara kita. Pada PRU ke-13 yang lalu, rakyat di Dun Kajang juga yang telah memberi mandat kepada wakil rakyat mereka. Tapi dengan mudah, dengan begitu mudah, benda ini dirosakkan oleh Anwar Ibrahim semata-mata untuk mencapai cita-cita. Wallahualam, saya pun tak tahu, kita pun tak tahu apakah niatnya. Mulanya nak dengar dia nak jadi menteri besar, kejapnya nak dengar nak bagi peluang kepada wakil rakyat baru, konon wakil rakyat ni ada tak bagus. Tapi bukan ini caranya. Hari ini saya minta, saya ulang, takkan pengundi, takkan penduduk Dun Kajang ini masih lagi tak nampak? Apakah saudara masih lagi tidak nampak? Tiada langsung pembangunan ini dibawa oleh Pakatan Rakyat sejak PRU ke-12. Bawa pula selepas PRU 13, dirosak ataupun dinodai demokrasi mandat yang telah tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada calon mereka. Hari ini saya minta, pada 23 hari bulan ini, mari kita tunjuk pula apakah erti sebenar demokrasi kepada Anwar Ibrahim dengan kita memilih calon Barisan Nasional Datin Pertuan Choo Meng Fan. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Saya dapat lihat semakin ramai, Datuk. Saya dapat lihat dan dapat merasai kehangatan nafas daripada penduduk dan pengundi di PDM Bandar Kajang pada malam ini. Saya ucap terima kasih jentera yang datang daripada bahagian Kapar, jentera yang datang daripada negeri wilayah persekutuan. Kita sama-sama giling tenaga untuk bantu Abang Jamal kita untuk pastikan dalam masa sehari dua ini kita kenal pasti siapa pengundi-pengundi kita, kerana tempoh hari kita hanya kalah 277 undi di PDM Bandar Kajang. Saya yakin dan saya percaya kita pasti boleh menang pada hari Ahad ini di PDM Bandar Kajang. Hidup PN! Hidup PN!
Hidup PDM. Gembira saya, insya-Allah saya akan sampaikan berita gembira ini. Pertamanya, buat yang berhormat Saudara Khairi Jamaluddin selaku pengurusi pemuda Barisan Nasional, ucapan terima kasih kepada pemuda tempatan, kepada jentera pemuda daripada bahagian Kapar dan negeri wilayah persekutuan. Dan insya-Allah malam ni juga kita akan bermesyuarat dengan jentera induk. Saya akan kabarkan kabaran gembira ini bahawa terbukti di Bandar Kajang, PDM Bandar Kajang ini, semangat kemasyarakatannya, persaudaraan antara kaumnya masih lagi subur, masih lagi kuat. Tadi pun saya sempat bersembang dengan beberapa pengundi, semuanya menceritakan kepada saya tempoh hari pada PDAK 13 mungkin kita ada sedikit kelemahan dari segi kita mengenal pasti siapakah pengundi-pengundi, tapi kali ini insya-Allah dengan berkat kerja kuat usaha kita, saya percaya 277 itu bakal kita ambil, kita rampas semula dan pastikan Barisan Nasional akan menang di PDM Bandar Kajang ini insya-Allah. Saya mendoakan kepada jentera, kepada pengundi diberikan kesihatan, diberikan keamanan kesejahteraan. InsyaAllah pada pagi 23 hari bulan ini, jangan tunggu lama, pukul 8 pagi, marilah kita berarak beramai-ramai dengan mengikuti apa yang diarahkan oleh Abang Jamal kita. Sila bangun Abang Jamal. Nak semua nak kenal, ini ketua PDM kita, ini pemimpin setempat kita. Beliau akan memimpin tuan-tuan dan puan-puan untuk kita gembeling tenaga, pastikan pengundi-pengundi keluar seawal pagi, pergi dulu ke pusat PDM, daftar diri dan sama-sama kita bergerak dengan kita menanamkan satu matlamat iltizam yang kuat, tidak lain dan tidak bukan. Masuk kita ke tempat buang undi, kita akan pangkah siapa? Pangkah siapa? Pangkah siapa? Barisan Nasional menjadi pilihan pengundi di PDM Bandar Kajang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.